KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Akmal Nazri dan saya menyaksikan Mahir. Bagi hari ini, saya yang nak baca iaitu mendengar rendah. Subjek apa tu, cikgu? Subjek ensemble music. Ya, ensemble music. Kita bersama kami selama 1 jam ini kerana kita ada 3 orang cikgu yang cukup baik. Kalau anda dengar tadi kan suara dia, wow, meletup. Ata. Belok pula dah. Ini pelitup muka mana? Cikgu pelitup mukanya. Ada cikgu. Cikgu nampak? Ada. Pakai cikgu. Okey, kepada anda semua, sekadar kata inilah for your information lah kan. Kami di Didik TV ini melakukan segala protokol kesihatan. Kalau anda dapat lihat, kami juga menjaga jarak. Pakai. Okey, baik. Okey, ini saya pasti ramai macam tertanya-tanya kan. Siapakah 3 cikgu yang suaranya cukup merdu ini? Jom kita tengok dulu profil guru hari ini. Let's go! Itulah patutlah suara cikgu-cikgu ni sedap sebab mereka memang mengajar di sekolah seni di Malaysia ni. Satunya berada di Kuala Lumpur dan lagi satunya di sekolah seni Perak. Yang mana satu Peraknya ini kan? Cikgu Alif dan juga Cikgu Eddie. Saya. Dekat sini kita ada 3 orang Perak. 1 KL kat situ. Ada 2 orang yang menyembang. Betul. Okey, mungkin kita nak tanya sedikit lah kan mengenai subjek hari ini iaitu seni muzik. Dan topiknya ada ensemble vokal. Dan mungkin boleh secara ringkas lah kita tanya kepada Cikgu Alif kan. Apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini, Cikgu? Okey. Berkenaan topik hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan ensemble vokal. Okey, apa itu ensemble vokal? Ensemble vokal ni sebenarnya adalah satu gabungan suara ataupun kumpulan suara kumpulan suara yang akan dinyanyikan beramai-ramai. Okey, itu maksud dia lah. Kalau yang bukan ramai-ramai panggilnya single individu biasa. Individu. Okey, dan kita tahu kan di Didik TV kami melakukan protokol kesihatan seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita nak minta cikgu-cikgu ini melakukan SOP terlebih dahulu lah seperti mencuci tangan dan sebagainya. Jadi kita minta dulu Cikgu Alif untuk pergi ke meja kita di sana bersama dengan saya juga untuk kita melakukan sanitasi. Jadi boleh Cikgu? Boleh. Okey. Alright. Dan seterusnya ada Cikgu Eddie. Okey, next. Ambil nombor. Okey, kita ambil nombor kat situ. Alright. Saya pun kena pakai jugalah. Lupa. Semua dah bersih Alhamdulillah kepada anda semua. Nampak tak? Kita kat sini pun meriah-meriah juga. Belajar juga. Tapi SOP pun kami jaga juga. Baik, kepada anda semua. Alright, jangan ke mana. Selepas ini kita akan belajar ataupun menyanyi bersama-sama dengan 3 orang cikgu yang mempunyai suara yang cukup merdu ini. Jangan ke mana sebenarnya selepas ini dalam Mahir. Right. Didik TV KPM. Bagi Q C. C. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita di dalam subjek seni muzik dengan topiknya ensemble vokal. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, seperti yang mana yang kita cakap tadi, saya akan menerangkan berkenaan dengan ensemble vokal. Okay. Jadi dekat sini kita melihat kita ada bawa
board. Okey, apa yang dipaparkan di board ini? Okey, saya Cikgu Alif nak terangkan sedikit sebanyak dahulu supaya kita faham dengan apa yang bakal saya terangkan, okey? Okey. Okey, tapi sebelum tu cikgu, kalau saya nampak ada C1, C2, C3, C4 sampai C8 kan. Saya rasa macam ada sesuatu cikgu. Saya pun rasa macam tu juga. Apa dia tu cikgu? Kita tak buka emas ke? Okey, jadi untuk memberikan keselesaan kepada cikgu. Bukan apa cikgu, dah terbiasa cikgu. Itulah pasal. Nombor baru. Kita boleh buka. Kita boleh buka Okey, kat pintu sini muka, boleh lah kan? dan letakkan di tempat yang Baik. selamat. Patutlah baru. tadi kita bernafas. nyanyi macam ada something wrong kan, saya Ricky. Macam ada penapis. Penapis, ada filter. Okey, baik, letakkan di tempat yang selamat. Kalau ada yang ziplock boleh letakkan dalam ziplock. Kalau yang tak boleh bawa, yang tak ada bawa tu, apa ni cikgu? Okey, alright, dan letakkan di dalam poket atau di atas meja. Okey, macam tadi kan Cikgu Alif ada mengatakan apa C1, C2, C3. Apa ni cikgu? Okey, kalau kita tengok dia ada tulis C1 sampai C8. Okey, Okey. ini adalah sebenarnya range. Okey, ini adalah gambar rajah piano. Okey, Alright. ataupun keyboard. Kita lihat Jadi ini adalah sebagai salah satu diagram ataupun gambar rajah untuk memudahkan pembelajaran kita. Okey, kita boleh lihat kat sini. Okey, ini memang gambar piano Alright. Okey, C1, C2, C3 sampai C8 ini dia menandakan ini adalah oktav ataupun dalam bahasa Inggeris term Inggerisnya octave. Okey. Okey, apa itu oktav? Okey, kita lihat. Kalau dalam pelajaran muzik kita hanya belajar daripada C, note C sehingga note B sahaja. Kita tidak ada note H. Kita tidak ada Tapi note dia ada I. A juga kan cikgu kan? Yes. So bermakna dalam pembelajaran muzik secara asasnya kita akan mulakan dengan note C iaitu Okey. C, D, E, F, G, A, B, C dan kembali kepada C. Okey, bermakna apabila ada pengulangan C yang kedua, that's why kita panggil oktav. Oktav kedua dan ini oktav ketiga. Okey, sebagai contoh, cuba Cikgu Izmi mainkan oktav yang mula-mula sekali, C1. Okey, kita boleh dengar bunyi low, rendah. Okey, kemudian cuba mainkan oktav C kedua. Dia masih lagi note C tetapi pada range yang lebih tinggi. Okey, cuba pula yang ketiga. Yes, dan begitulah seterusnya. Note yang sama tetapi ketinggian nada itu berbeza. Makin tinggi. Okey, so baik. itulah yang kita cerita pasal range. Okey. Kemudian kita dah nampak kita ada C3, C4. Maksudnya makin tinggi, makin ke kanan gambar rajah ini, makin tinggi note ini bermakna makin pitch dia akan lebih tinggi. Macam cikgu yang mana satu cikgu? Cikgu Lipi yang mana satu? Saya. Okey, kita cuba Cikgu Ismail bagi saya satu yang mana-mana lah. Kita bagi dia tengok. sikit. Kita cuba. Rendah lagi bagi saya. Oh, itu. Lagi tinggi cikgu. Okey. Lagi. Masih boleh lagi. Maksudnya saya masih mencapai lagi note tu. Saya hinggalah saya tidak boleh mencapai, maknanya range suara saya had situ je. Okey. Key tu ini yang saya nak terangkan. Okey, ini yang saya nak terangkan. Jenis-jenis suara kita dan range kita sampai mana. Kalau macam saya yang mana satu cikgu? Okey, kita cuba. Cikgu Ismail, kita check dia. Okey, kita cuba check. Kenapa saya selalu minta benda-benda yang saya tahu saya tak boleh buat kan? Aduh. Kita tengok. Okey, kita try. Betul ke? Okey, betul. Kalau panggil octave tadi tu. Okey, sampai lagi. Itu yang keberapa tu cikgu? Yang ketiga. Oktav ketiga. Okey, kita bagi C8 teruslah. Okey. C8. Itu dia. Okey, jadi saya rasa anda boleh faham berkenaan dengan oktav. Okey, sekarang saya ingin menerangkan. Okey, sebelum kita membuat sebarang ensemble ataupun yang berkumpulan, kita mesti memahirkan diri dan mengetahui apakah range kita terlebih dahulu, apa jenis suara kita terlebih dahulu. Okey. Ya, kalau saya tak tahu macam mana kita nak kumpulkan, okey, awak kategori suara apa? Okey, that's why inilah gambar rajah yang ada menunjukkan soprano. range. Tapi Pernah selalu kalau penyanyi lelaki maupun suara lelaki kan cikgu, dia banyak dekat mana satu cikgu? Okey. Kalau untuk penyanyi lelaki, selalunya normal ialah bass dengan tenor. Bass dan juga tenor. Okey, kalau untuk perempuan, soprano dan alto. Soprano Okey, tu pernah yang dengar tu tak? lah. Suara perempuan yang Yes, betul. Kalau Pandai. alto, itu dia rendah sikit. rendah. Dia ada dua kategori, maknanya untuk wanita rendah, wanita tinggi dan wanita rendah, lelaki yang tinggi dan lelaki yang rendah. Bukan daripada segi ketinggian saya dengan dia ketinggian suara tu. Jangan salah faham. Ketinggian suara. Okey, itulah yang membezakan dan barulah kita boleh membentuk ensemble daripada range-range suara ini. Soprano, alto, tenor, bass ataupun singkatan yang kita selalu dengar dalam choir SATB.
TB. Dia ambil daripada depan je. TB. Soprano, alto, tenor, bass. Dia yang ada orang kata suara kepit, suara sengau semua tu macam mana tu? Itu adalah teknik nyanyian. Oh, itu teknik itu lain nyanyian. pula. Itu lain. Okey. So ini adalah saya nak terangkan pada anda bahawa ini adalah kumpulan suara yang akan membentuk ensemble. Baik. Jadi ini yang gambar-gambar kita dapat warna biru, purple. Okey, ini adalah normal range. Contohnya bass untuk normalnya kita range untuk bass C2 hingga C4. Okey. Begitu juga kita tengok C3 dengan pergi ke C sini sampai C5 ni, ini ada range untuk tenor dan untuk yang warna biru ni C4 sampai C6 dan soprano paling tinggi C4 sampai C6. Faham tak? Okey, cuba tengok yang rendah tu dulu cikgu. Okey, itu bass selalunya. Yang tinggi sikit untuk tenor. Okey, tenor, alto, soprano. Lagi tinggi. Tapi kalau macam lelaki ada tak yang key dia dekat soprano, cikgu? Itu kita panggil falsetto. Falsetto. Pertukaran suara. Suara lelaki yang tipu. Orang dia macam yang angin-angin tu orang cakap suara tipu. Itu adalah falsetto kita panggil. Saya macam nak buat tapi tak apalah. Okay. Kalau yang macam apa alto kan, lelaki pun ada juga. Alto hanya panggilan untuk penyanyi perempuan saja. Okey. Jadi di dalam 4 pecahan itu soprano ada lagi pecahan dia, tapi untuk hari ini pembelajaran kita menengah rendah. Kita kita belajar yang basic dahulu. Ni yang basic dulu. Jadi yang kat bawah tu, gambar rajah di bawah kita boleh nampak perbezaan di antara bass. Sebenarnya dalam bass itu adalah pecahan dia ada baritone dan di bawah soprano ada sikit pecahan mezzo soprano. Tapi banyak lagi yang kita ada. Tapi yang kami selitkan hanya 2 itu saja, baritone dan juga mezzo soprano. Yang ini betul dan juga yang ini. Yes. Jadi yang color yang warna hijau itu adalah perbezaan di antara orang kata bass dia rendah makin naik dan makin tinggi. Ini kalau kita nampak dia punya kedudukan dia pun nampak dia makin menaik kan. Tapi betul kau orang cakap kan, yang main keyboard ni selalunya suara pun sedap. Betul lah? Yang main keyboard ni pun katanya suara pun sedap juga, betul ke? Bolehlah kot. Okey, itu kita simpan sekejap lagi lah. Okey, ini sedikit lah. Okey, seterusnya cikgu, apa lagi yang kita akan belajar dalam ensemble vokal ni? Saya kita dah tahu mana satu range suara kita dan sama ada soprano ke ataupun bass, tenor dan sebagainya. Apa lagi yang kita akan belajar ni sebenarnya cikgu? Yang kita akan belajar kalau ikutkan selepas ini kita akan belajar dari segi teknik pernafasan dan juga keselarasan macam mana bila dia ada perbezaan bila kita menyanyi secara individu dan juga secara berkumpulan. Kalau individu itu kita boleh orang kata melenggok sesuka hati kita. Contohnya macam aku menyanyi pasal saya. So tapi kalau dalam bentuk berkumpulan ataupun ensemble, kita perlu ada di punya syarat dia. Maksudnya seseorang guru vokal itu akan tetapkan yang bahagian ini tak boleh berlenggok, selaraskan lenggok itu. Maksud ketetapan dia mengikut notasi yang kita panggil dalam muzik itu skor. Dia yang kadang-kadang macam suara yang terkucil tu sebab apa? Adakah breathing ke ataupun mungkin dia salah key ke atau macam mana sebenarnya? Kadang-kadang penggunaan key yang salah pun boleh menyebabkan terkucil itu. Maksudnya seseorang itu mampu nyanyi takat ni saja, tahap ini tapi dia memilih nada yang lebih tinggi, maka tak mampu, itu yang menyebabkan kata terkucil. Terkucil. Okey, kepada anda semua jangan mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Mahir. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya Akmal Nazif. Tapi kan macam Cikgu Izmil lah, kan saya nak tanya kepada Cikgu Izmil lah kan. Kita tahu nyanyian dan juga warm up ni memang adalah satu perkara yang cukup sinonim lah. Kalau kita tak warm up dan kita pun tak akan perform bila menyanyi nanti. Betul Cikgu Izmil Betul, ya, Jadi betul. macam mana tu kita nak buat teknik yang betul? Sebab kita tahu kalau selalu saya tengok kan artis-artis ataupun penyanyi lah kan, sebelum dia nak pergi stage-stage yang besar kan, menyanyi untuk apa-apa saja anugerah kan, kat belakang tu dia akan ada satu cikgu vokal, dia katakan ting ting ha ha. Itu kenapa cikgu? Kenapa orang kata kena buat warm up ni cikgu? Kenapa pentingnya? Bagi saya
warm up ni memang penting lah untuk kita persediaan sebelum kita melakukan menyanyi lah. Cikgu Ismail jangan goyang-goyang. Pening murid-murid tengok kan. Cikgu goyang-goyang, murid pun nanti tergoyang-goyang juga cikgu. Jadi sebelum kita memulakan nyanyian tu memang kita memerlukan latihan lah yang khusus lah. Kebiasaannya memang akan gunakan piano lah sebagai alat muzik utama dalam mengiringi ensemble ataupun individu tersebut. Baik. Dan selalunya berapa lama masa untuk kita nak buat warm up tu? Adakah 1 jam sebelum kita buat persembahan ke, atau setengah jam ke, ataupun lagi dekat nak naik atas pentas? Time tu kita kena buat warm up, cikgu. Kebiasaannya warm up ni kita kena berdisiplin lah. Disiplin yang penting. Tak kira dari segi lama ke ataupun dekat waktu kita nak perform tu, kita kena ada disiplin untuk diri sendirilah. Okey, Cikgu Eddie, kalau kita dapat lihat kat sini, apa ni cikgu sebenarnya ni? Ada gambar raja semua ni. Okey, baik. Di sini kita boleh nampak gambar raja di mana saya letakkan orang kata macam belajar sains pula kan. Okey. Gambar di mana ada gambar raja orang iaitu dia orang kata senang cerita hirup ke sedut udara? Hirup udara. Hirup tu Serat Bandung. Okey, masuk dari segi pernafasan, saya nak menceritakan di sini di mana teknik pernafasan dalam nyanyian itu berlaku dengan betul adalah dengan menggunakan teknik yang betul dari segi pernafasan itu sendiri. Maksudnya kita boleh nampak di sini yang kita panggil yang color biru dan juga color purple macam tu. Kita panggil diaphragm dalam bahasa Inggerisnya, kalau dalam bahasa Melayunya diafragma, tak silap saya. Betul. Jadi kalau bila pernafasan itu kita sedut udara, dan akan berlakunya contohnya di sini saya letakkan, dia akan naik. Cuba kalau kita buat sekali, kita sedut udara, kita rasa dada kita naik kan? Tapi di bahagian bawah ini sebenarnya dia menurun. Yang naiknya bahagian atas di sini. Itu kalau kita bernafas ikut dada? Bukan ikut diaphragm? Yes, maksudnya dalam kita punya orang kata bahagian badan ni ada diaphragm. Macam kita rasa macam ada gelembung kat dalam kan? Semua orang pun akan merasa benda yang sama. Jadi itu adalah pernafasan yang betul, maksud perut kita ke depan. Macam tu. Maksudnya bila bernafas perut kena ke depan ataupun dada sebenarnya kena ke atas juga. Dada tu maksud kita akan merasakan dada kita penuh dengan udara lah. Naik lebih tinggi. Jadi apabila kita melepaskan udara yang kita sedut tadi itu, maksudnya kita akan rasa dada kita akan ke belakang. Dia menurun ke dalam kan? Nampak baju saya tiba-tiba ketat. Bila saya lepaskan udara, baju saya longgar. Jadi buat lagi sekali cikgu, saya tak tahu mana satu yang gelembung. Sekali saja Kemal. Sekali je? Sekali saja. Kenapa 2 kali? 2 kali malu saya. Okey, yang kedua maksudnya apabila kita punya dada masuk ke dalam, jadi kita punya diaphragm bahagian dalam itu dia sebenarnya naik ke atas. Nampak, kita boleh nampak di sini dia naik ke atas sebegitu. Jadi penggunaan pernafasan yang betul ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam nyanyian secara individu maupun ensemble. Jadi itu sedikit berkenaan pernafasan. Untuk segmen ini kita nak tekankan berkenaan pemanasan suara sebenarnya. Jadi sebelum pemanasan suara kita perlu tahu teknik pernafasan. Jadi apa yang saya nak terangkan, apa kaedah yang kita gunakan dalam nyanyian secara teknikal. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, macam tadi Cikgu Ismail terangkan berkenaan pemanasan, macam sukan sekalipun, sebelum kita memulakan sukan kita perlu warm up kan? Betul. Jadi stretching semua tu lah. Betul. Begitu juga dalam vokal. Kita perlu memanaskan suara kita dengan warm up yang telah ditetapkan oleh guru vokal itu sendiri ataupun mana-mana yang pelajar itu tahu. Jadi saya akan memberikan contoh dalam 2 atau 3 pemanasan suara yang kita akan ajarkan kepada murid-murid di rumah. Jom kita buat sama-sama boleh cikgu ya. Yang kebiasaannya kita tahu, yang ni famous. Biasanya orang akan cakap bubbling. Kan? Itu adalah pemanasan suara iaitu lip trill untuk getaran bibir kita. Ini buat sampai hidung kita gatal, betul? Ya, betul. Kita akan rasa gatal kat sini. Ya, okey. Jadi pada semua, bila kita babbling ni kan, kita seperti seharusnya... dah macam cikgu pula. Cikgu, okey. Jadi kita buat sama-sama. Ya, kita buat sama-sama. Bubbling. Yes. Okey, jom. Kita buat sama-sama. Kalau anak-anak di rumah yang belajar muzik, kebiasaannya guru vokal ataupun musician itu akan mulakan piano itu dengan middle C. Middle C. Okey. Kaedahnya sebegini.
Kalau tersembuh air liur tu biasa. Biasa. Jangan dekat-dekat lah. Jangan dekat-dekat. Sebab tu kita kena jauh sikit. Cikgu, kau boleh ke belakang sikit, cikgu. Sampai ujung sana. Belakang. Okey. Dia cari lagi sekali, cikgu. Tapi haruslah mengikut key. Jangan out of key. Betul tak kalau saya buat macam ni, cikgu? Betul? Dia dan juga mengikut tempo yang guru vokal itu beri. Contohnya cikgu vokal 3, 4. Okey. Dan juga turun lagi. Turun lagi? Yes. Jadi kaedah turun dan naik tekan piano itu berlaku kerana seperti yang Cikgu Alif terangkan tadi, mengikut range suara. Maksudnya soprano, alto, tenor dan bass. Mungkin bass kita boleh turun banyak dari segi mata piano itu ke bawah. Kalau soprano boleh lebih tinggi ke atas. Sebegitu. Okey. Tadi kalau kita buat makin ke bawah kan? Makin ke Dia ada bawah. juga yang makin naik tinggi juga, ke cikgu. tinggi pun ke atas pun kita lakukan. Macam mana, cikgu? Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Cuba yang tunjuk sikit yang ke atas lah. Ke atas. Ke atas lagi. Dia maksudnya dia sebenarnya banyak mengikut kemampuan individu itu sendiri. Dan juga kelas jenis suara yang kita tetapkan tu. Okey, baik. Cikgu, saya nak panggil akak mop sekejap boleh ke, cikgu? Okey, jadi minta akak mop untuk kita mop sekejap lah. Banjir. Basah lenjun kat sini. Okey. Dia macam tu lah. Itu antara teknik. Apa lagi teknik selain daripada mumbling, apa lagi? Cikgu Alif? Saya nak tambah sikit. Okey, ada setengah orang orang dia ada sukar untuk melakukan bubbling tu. Kenapa tu, cikgu? Okey, itu daripada segi saintifiknya, dari segi mungkin bentuk kita punya Fizikal. bentuk Fizikal lah. fizikal Okey, pada baik. bibir. Okey, contoh kena dia tak jadi, gegaran itu tidak terjadi. Okey. So teknik yang untuk membantu membolehkan kita buat begitu, kita akan tekan ke sini sikit. Nampak? Keluar dia. Mudah, lebih mudah, betul. Berbanding betul. dengan betul? Sebab gegaran dia agak ada setengah orang memang sukar untuk melakukan orang dia tidak dapat melakukan. Tapi mana-mana satu cara pun tetap betul jugalah, cikgu, kan? sama je. Cuma kita memudahkan. Jadi berlaku getaran atau warm up tu. Sebab tujuan warm up tu mereka cakap kita untuk memberikan otot-otot kita ini semua macam kita cakap tanpa rasa gatal kan, supaya dia merangsang otot-otot kita sebenarnya. Tujuan untuk warm up. melonggarkan Yang apa ada apa yang itu teknik lain pula. Ya, itu salah satu teknik pernafasan pula. Teknik pembelajaran vokal lah, teknik pemanasan suara itu. Dia bergantung pada guru yang macam saya cakap tadi. Macam saya pun pernah saya lakukan macam sebegitu, dan seterusnya pun macam saya boleh ajarkan kepada murid itu. Teknik kedua yang kita gunakan adalah warm up staccato. Staccato tu apa kata? staccato. Staccato. Itu terms yang kita gunakan dalam bahasa muzik, kerana yang itu namanya dah ditetapkan. Tapi untuk istilah mudah difahami, kalau kita ni orang Melayu, staccato tu macam mana? Note yang putus-putus. Note yang putus-putus. Yes. Macam kita gelak. Okey. Kita gelak. Itu staccato. Yang kita gelak itu hari-hari. Itu staccato. Okey, itu macam mana pula dia macam? Jadi, jom pergi sini. Yes. Dia putus-putus. Maksudnya putus-putus kat situ. Lagi sekali, cikgu, saya masih tak dapat tangkap lah. Lagi sekali, cikgu. Okey, lagi sekali. Kondak je. Dia macam tu lah. Ya, betul. Lebih banyak lagi lah mengikut kemampuan suara individu itu sendiri. Okey. Dia yang kalau macam he itu sama juga kan atau lain? Dia kaedah tu mengikut guru itu sendiri. Kita boleh bina sendiri pemanasan macam mana yang kita ingin lakukan. Contoh macam ada juga kebanyakan guru yang menggunakan A
vokal, huruf vokal. A, E, I, O, U. So dia akan jadi ma, me, mi, mo, mu. Dia maksudnya latihan untuk vokal bukan Jaw konsonan kita ni. yes. Kita punya bukan jaw. mulut. Okey, Bukan mulut. Okey, seterusnya apa lagi cikgu yang kita akan belajar? Kita akan dalam Menyanyi. Oh, belum. dalam isu ini kita ada sedikit kebiasaannya kita akan berjumpa dengan pelajar atau pemudik yang orang kata apa bahasa Inggerisnya tone deaf. Tone deaf. Jadi itu macam mana kaedah yang kita ingin lakukan? Sebenarnya itu kita boleh bimbing dia melalui dari segi pendengaran. Maksudnya contoh Cikgu Izmi akan tekankan boleh tekankan C. C saja. C, no C. So kita minta pelajar itu untuk meniru bunyi itu. Okey. Kita bagi satu situasi lah. Saya pelajar yang tone deaf itulah. Okey. Contoh Okey. Try cikgu. Try pula cikgu. Satu lagi. Kira. Good lagi. Okey, Ini bermakna ini akan tidak tone deaf. Saya tidak. Alhamdulillah. Orang yang tone deaf. Okey, bagaimana? Betul. Bagaimana orang yang tone deaf? Okey, cuba saya cuba Okey. Okey, bagi satu key apa-apa. Faham tak? dia tak dapat sumbang. ikut Senang cerita sumbang. Dia memang macam tu. Dia Memang tidak memang boleh, ada ada. Dia tak boleh detect key tu. Dia tak boleh detect. Itu memang jadi secara semula jadi sebenarnya. Tapi benda itu macam Cikgu Edi cakap, kita boleh latih melalui pendengaran yang selalu. Inilah teknik dia. Kita So kalau dia memang tone deaf, memang tak boleh buat apa-apa ke? Atau sebenarnya ada jalan? Ada jalannya. Tapi kalau benda tu berlaku selama dah setahun kita ajar pelajar tersebut tak dapat juga, kita sarankan tukar bidang lah. Cari bidang lain lah. Mungkin boleh ambil lakonan ke kan, begitu. Terpaksa. Okey, jadi Keep practice lah. Senang cerita. keep practice lah. Okey, baik. Tahu lagu Mungkin Nanti ke? Daripada Peter Pan, tahu ke? Peter Pan, jom. 3, 4. Dan mungkin Okey. Okey, kita ambil chorus Chorus. 3, nyanyilah sama-sama boleh? Boleh. 3, Tinggi tu. 4. Dan mungkin bila nanti. Okey, semua kita akan berhenti dengan dulu. Selepas ini kita akan sambungkan persembahan kita semuanya dalam Mahir. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga 3 orang jejaka ataupun cikgu yang akan mengajar kita di dalam subjek seni muzik ensemble vokal. Baik, tadi kita dah tahu dah kan orang kata teknik pernafasan, dan sekarang ini ramai ni tertanya-tanya kalau ensemble tu dinyanyi ramai-ramai. Jadi macam mana teknik nyanyian harmoni? Macam mana satu tu nak yang nyanyi bawah, satu tu nak nyanyi yang sederhana, yang satu tu nak nyanyi tinggi, cikgu. Macam mana tu teknik nyanyian harmoni ni sebenarnya? Wahai cikgu sekalian. Saya terangkan dulu Boleh. Okey. Untuk pengetahuan apakah itu nyanyian secara harmoni? Yap. Macam mana kita harmoni? Kalau dalam bahasa Inggerisnya termnya kita akan panggil harmonize. Okay. Harmonize ni ataupun lapisan suara. Okey, nyanyian berlapis, suara berlapis. Okey. Seperti yang kita dah belajar tadi, kita dah nampak soprano, alto, tenor dan bass. Dekat situ ada 4 jenis suara 4 jenis suara. Okey, jadi itulah lapisan suara sebelum macam cakap individu tu sendiri dia ada soprano, alto, tenor, bass. Itu yang akan membentuk ensemble tadi. Okey, jadi sebenarnya secara mudahnya harmoni ini kita boleh juga panggil chords. Sebenarnya pecahan suara ini kita membentuk chord. Soprano, alto, tenor, bass. Okey, contoh Cikgu Izmi berikan saya 4 SATB tu note apa-apa. Mungkin kita main C, tengok. C. Okey. Okey, C yang paling rendah ini adalah menunjukkan yang rendah iaitu bass. Bass. Okey, kemudian kita buat 2 je dulu. Kita buat 2 lapisan suara. Cuba C dengan itu adalah oktav. Kalau harmoninya Harmoni. Okey. C dan E. okey, cuba mainkan serentak. Okey, dengar tak? C dengan E dimainkan serentak maka ia menjadi harmoni. Itu yang kita panggil lapisan suara voicing, ataupun tadi kita dah nyanyi masa yang mula-mula tadi kita menyanyi ada suara kedua. Itulah
Macam mana cikgu? Saya lupa lah cikgu harmoni. Lupa macam mana kita nak buat. Yang kat mana tadi kita voicing? Tu belanja sikit. Lagu yang segmen pertama tadi. Okey. Apa lirik? Nak lagu lain pun boleh sebenarnya. Tapi apa tadi? Nak lagu lain pun. Cuba lagu tadi. Tu saya pun lupa lagu Suasana Hari Raya. Suasana Hari Raya. Suasana Hari Raya. Macam mana harmoni dia? Aku boleh nyanyi sekali. Boleh. Kita cuba Kita tiga lah. Boleh. Okey, kita cuba. Tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Okey, selepas ni dengan suasana hari raya. Saya diam. Walau di manapun jua, memberikan ketenangan, bersyukur tak terkira. Boleh. Nampak tak? Okey. Jadi suara lapisan dua suara itu yang kita panggil. Nak main lagi? Kenapa cikgu? Nak lagi ke? Nak main lagi? Okey, tak apa. Tapi apa yang kita nak tunjukkan ialah dua lapisan suara itulah harmonize. Nampak tak? Dia ada suara satu, suara dua. Ya. Okey. Kalau kita tengok dalam gambar rajah piano, okey, sebab ini kita tak nampak. Okey, dalam macam saya cakap tadi kita ada tenor, alto semua kan. Okey, so katalah dia main note C. Cikgu itu apa cikgu? Ini piano. gambar rajah piano. Saya ingat pelita cikgu kat situ. Ini bukan pelita. Ini gambar rajah piano yang kami lukis secara spontan. Okey, Sebab saya ingat kita ni- pelita. Maafkan saya Yelah, cikgu. kita bukan cikgu seni lukis. Seni lukis? Okey. Lepas ni? Lepas ni. Okey, jadi ini adalah gambar rajah piano yang kami lukis. Pembaris tak ada tapi kita pakai. Okey, jadi inilah yang akan membentuk harmoni. Okey, macam saya cakap tadi, saya menyanyikan tadi note C. Tapi Cikgu Eddie menyanyikan note E. Dinyanyikan secara bersama ataupun unison, itulah yang dipanggil harmoni. Jadi dalam choir tu kita ada 4 suara. Jadi 4 jenis lapisan suara ataupun note yang berbeza yang akan membentuk satu harmoni ataupun chord sebenarnya. Baik. Tapi maksudnya dia bukan main nyanyi sajalah. Dia tak kena boleh. tahu juga macam mana nak masuk suara 2, nak masuk suara 3 cikgu kan? Secara ringkasnya maksudnya seseorang itu perlu belajar secara ilmiah. Maksudnya pengetahuan ilmu yang betul sangat orang kata ditekankan. Maksudnya di sini boleh nampak saya lukis gambar rajah piano kursi saya. Kalau di sini boleh nampak note C sampailah C balik, itu saja yang ada dalam teori muzik. Tapi dalam bentuk nyanyian, kalau seseorang itu belajar, note C itu ditukarkan kepada solfa. Itu panggilan terms itu dalam bahasa Itali. Kita panggil solfa. Lepas tu pertukaran daripada note C itu kita panggil do. That's why lah jadi do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Itulah solfa. Ya. So kalau saya kata mainkan mi, berarti musician akan mainkan note E. Jadi seperti yang Cikgu Ali terangkan tadi, harmoni atau voicing itu berlaku di mana C, do dan juga mi ditekankan sekali, dia akan menghasilkan voicing. Ataupun Cikgu Ismail boleh try. Cuba, Cikgu. Kita tekankan note C. Sepi. Sepi. Do, kan? Do. Dan juga E. Mi. So. Tekankan sekali. Nampak? Jadi bila kita gabungkan do, mi, so, do, so, mi, do. Maksud tiga chord dijadi combine satu lah. Combine satu. Ataupun kita boleh cuba. Tiga note. Saya bunyikan do, Cikgu Ali bunyikan re, mi. mi. Saya re. So. So. Okey. Bagi dulu. Do. Right? Do. Bagi do. Okey, do. Mi. So. Okey, kita bunyikan sekali. Okey. 3, go. Mi. Oh, dia macam ni. Maksudnya dia terus bunyikan note sekali. sendiri. Saya tak ada basic tau dalam music Okey, ni. kita belajar kan? Kita belajar. Okey, lagi sekali cikgu. Mi. So. Mi. Okay. Ingat masa saya kan? Okey. So. Okey. So. Okey, kita cuba ya. 3, go. Do, so, do. Itu penghasilan bunyi itu adalah harmoni. Okey, jadi kepada producer-producer di luar sana kalau nak ambil kami untuk buat lagu Boleh. raya, Ya, tak ada betul. masalah. Dah boleh dah. Murah-murah je kita buat. Okey. Tapi kan cikgu, macam mana pula kalau orang yang tak ada basic di dalam muzik ataupun di dalam nyanyian ini cikgu kan, tapi dia nak harmonikan juga. Macam mana tu cikgu?
Sebab setengah orang kata gifted. Ya, betul. Tapi ada juga yang saya pernah tahu lah kan. Dia hanya tengok persembahan apa-apa saja dia punya idola dia. Dia tengok. Oh, dia nak buat macam tu dan secara tak langsung dia pun dapat belajar juga. Boleh juga macam tu cikgu? Dia begitu pun boleh, tapi kita sarankan belajar secara ilmiah lah. Cumanya macam seperti saya pun ada pengalaman mengajar secara tanpa menggunakan notasi muzik ataupun skor, di mana kita faham setengah orang ataupun individu itu dia bukanlah belajar dalam bidang muzik, tapi dia bidang lain, tetapi dia ingin belajar hanya untuk sementara sahaja. Tetapi kita yang pergi mengajar, macam saya sendiri, saya akan berikan contohnya part dalam nyanyian itu. Saya kata hafal saja bunyi ini. Jadi saya minta dia hafal. Bila dia hafal, secara automatik dia akan dapat part yang saya perlukan itu. Maksudnya dari segi orang kata senang kita faham, dia menghafal bunyi ataupun part yang diberikan oleh guru itu. Baik. Ini antara teknik nyanyian harmoni lah cikgu kan? Apa lagi yang kita akan belajar lagi cikgu? Adakah ini saja atau yang lain? Sebenarnya banyak lagi yang keseragaman ada ya, betul. Keselarasan. Maksudnya yang kita akan tekankan daripada tajuk awal kita, topik awal kita, iaitu ensemble muzik, ensemble vokal. Jadi apabila SATB itu, soprano, alto, tenor dan bass digabungkan membuat persembahan ataupun nyanyian, di mana setiap individu itu tak boleh orang kata feel dia sendiri. Maksudnya dia tak boleh pentingkan diri. Maksud secara berkumpulan itu dia perlu menyanyi secara orang kata keselarasan itu. Maksudnya cikgu yang mengajar itu perlu mengawal di mana contohnya ada satu part ini soprano tak boleh kuat dari tenor. Dan dalam kumpulan tenor pula pelajar A tak boleh kuat dari B. Kalau pelajar A kuat, berarti bunyi itu tak balance. Baik, itulah serba sedikit cikgu baik, nampaknya kita pun macam kejap lah cikgu. Saya rasa macam tak puas 1 jam ni kalau kita nak belajar ataupun nak cover semua teknik nyanyian ni kan. Antaranya tadi kita mula belajar pernafasan. Apa lagi? Chord juga cikgu dan juga sampailah macam mana kita nak harmonikan suara kita. Jadi cikgu, mungkin ada sedikit lah kan ucapan kepada pelajar-pelajar kat luar sana ataupun yang bukan pelajar yang sedang menyaksikan ni pun, macam mana nak menjadi seorang penyanyi yang baik cikgu? Baik. Untuk anak-anak di luar sana, anak murid di luar sana, pembelajaran vokal itu kalau bagi yang minat sangat penting. Jadi belajarlah secara ilmiah yang saya ingin tekankan, di mana apabila awak menyanyi ataupun menjadi orang kata impian kebanyakannya anak muda sekarang ingin menjadi artis, bukan? Jadi kalau ada hasrat sebegitu, saya sarankan belajar secara ilmiah. Pilihlah guru-guru mana yang awak sekarang mudah kan, ramai yang mengajar. Pilihlah guru-guru yang sesuai untuk awak pelajari secara orang kata berilmu. Jadi bila awak jadi seseorang yang popular, awak adalah orang kata artis yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang yang awak ceburi itu. Baik, tapi kan cikgu, saya tak nak jadi artis, saya nak jadi dai, macam Dai Aiman. Dai Aiman suara sedap. Dia memang terbaik lah, dia idola saya. Bagus tu. Cikgu pernah dengar tak Dai Aiman menyanyi? Belum pernah lagi. Jangan dengar cikgu. Alright, jadi macam biasa kita akan tutup Mahir dengan satu persembahan yang cukup-cukup. Ini memang kena saya dengan situasi sekarang cikgu tapi sebelum itulah saya ada cendera hati untuk cikgu. Ini sagu hati daripada kami di TV. Baik, katanya cikgu akan membuat satu persembahan penutup untuk kita semua dengan lagunya apa cikgu? Dari Jauh Ku Pohon Maaf. Ya, cikgu nak featuring saya ke? Boleh. Akmal nyanyi je. Jadi kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ini dah Mahir guys. Dalam dingin subuh hatiku terusik, kenang nasib diri di rantauan, bergema takbir raya menitis air mata, terbayang suasana bermain desa. Rindu hati ini ingin ku kembali pada ayah bunda dan saudara. Tetapi aku harus mencari
kita bersama. Didik TV KPM